Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Panas sahabat semua. Nasib parti muda ikut jejak parti pejuang yang akan bungkus tidak lama lagi. Untuk parti muda tidak lama lagi akan bungkus, pejuang sudah bungkus sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya untuk kita dengar ya ulasan ini. Dan satu perkembangan lagi adalah sehingga hari ini MB Lato-Lato Sanusi tetap berdiam diri, mengunci mulut ya berkaitan dengan penindasan pekerja di Syarikat MBI Kedah. Jadi untuk pertamanya sahabat semua saya kongsikan ya kenapa dikatakan nasib muda akan ikut jejak pejuang, parti pejuang. Jadi mari saya bacakan kenyataan ini ataupun ulasan ini untuk kita tatapan kita semua sahabat-sahabat semua. Parti Ikatan Demokratik Malaysia atau lebih dikenali sebagai MUDA ditubuhkan bagi menarik dan membawa aspirasi generasi muda di negara ini. Namun selepas 3 tahun penubuhannya, MUDA kerap dirundung masalah dan terbaru membabitkan bekas presidennya, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Ahli Parlimen Muar itu mengosongkan jawatan Presiden MUDA selepas didapati bersalah dalam kes skandal wang pada November yang lalu. MUDA berkemungkinan besar akan mengalami nasib sama seperti parti kecil lain seperti Parti Pejuang Tanah Air Perjuang yang kini dianggap sebagai parti gagal. Malahan, senario atau jalan cerita kedua-dua parti itu seakan-akan sama ketika ini. Wow, panas. Dan parti muda yang mempunyai masalah utama yang sejak dari awal tidak diselesaikan dengan betul dan teratur. Parti itu gagal untuk mengetengahkan pendirian dan identiti politik mereka secara jelas kepada rakyat. Seperti pejuang, parti muda gagal membawa imej mereka sebagai sebuah entiti politik yang unik di mata pengundi. Dalam suasana politik negara yang semakin sesak dengan pelbagai parti, muda tidak menonjolkan diri mereka sebagai entiti politik yang benar-benar serius merevolusikan Malaysia. Kegagalan mengambil pendekatan yang berbeza, mudah berdepan masalah sama seperti parti pejuang dalam membangunkan asas sokongan yang kuat. Ya, sahabat-sahabat semua, apatah lagi selepas Syed Saddiq berundur daripada parti muda, parti itu berdepan isu kepimpinan seperti pejuang. Pejuang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan situasi sama berlaku kepada parti muda. Suara muda sebelum ini dibawa oleh Syed Saddiq namun pengunduran beliau merugikan parti tersebut. Parti yang bergantung kepada kepimpinan seorang individu saja berkemungkinan besar sukar berkembang sekiranya dipimpin ahli lain. Pejuang ketika ini kian suram dan dek kerana Mahathir meninggalkan parti itu dan tidak mustahil situasi sama boleh berlaku kepada parti muda. Dan satu lagi sebenarnya yang menyebabkan parti muda ini semakin dipandang serong oleh rakyat di luar sana adalah ya apabila presiden mereka yaitu siapa ini Syed Saddiq ini telah dijatuhkan hukuman. Dan kalau kita masih ingat sahabat semua, siapakah yang membuatkan ya Syed Saddiq ini didakwa ya pada satu ketika beliau pernah menyatakan bahawa kerana ya beliau tidak mahu memberikan sokongan kepada Parti Perikatan Nasional ya kerajaan pada ketika itu yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin, dan beliau sendiri yang menyatakan bahwa kerana tidak memberikan sokongan bahawa menjadikan ya siapa ni presiden ataupun Perdana Menteri ketika itu menekan beliau katanya dengan pendakwaan-pendakwaan seperti yang diterimanya itu sehingga mantan Presiden Parti Muda itu telah pun dijatuhkan hukuman ya dengan 3 pertuduhan di sana sahabat-sahabat semua. Namun hari ini yang saya katakan kenapa parti ini semakin dipandang serong oleh rakyat kerana tindakan mantan presiden mereka. Kalau sebelum ini beliau menyatakan Perikatan Nasional adalah sebuah kerajaan yang gagal, beliau didakwa kerana tidak memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional, iaitu beliau mendakwa Muhyiddin sendiri yang mendakwa beliau. Akhirnya hari ini sahabat semua, beliau pula kepingin untuk bersama dengan Perikatan Nasional, ya kepingin untuk menyertai jelajah ya Perikatan Nasional, dan akhirnya walaupun dia kepingin tetapi ditolak oleh ahli-ahli ataupun parti muda itu sendiri. Jadi kita boleh nampak sahabat semua ya, dia ludah tetapi dia jilat ludah dia sendiri. Ini yang membuatkan rakyat tidak lagi memandang kepada parti muda ini. Alright, jadi apa pandangan anda sahabat semua?
Jadi sebelum saya mengundurkan diri untuk perkara yang kedua, sekali lagi UMNO di negeri Kedah yang menagih penjelasan daripada Menteri Besar Selangor, Menteri Besar Kedah ya berkaitan dengan isu 24 pekerja yang tidak dibayar gaji dan juga dikatakan juga ya tidak dicarum ya KWSP mereka, yaitu sebuah syarikat MBI Kedah. Amat mengejutkan ya perkara ini kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi pemimpin UMNO ini berkata sikap mendiamkan diri Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi mengenai isu tunggakan gaji kaki tangan Kedah Agro Holding Berhad yang didakwa tidak dibayar sejak September tahun 2023 dikritik UMNO Kedah. Ketua penerangannya Datuk Saiful Hazizi Zainul Abidin berkata, Sanusi sepatutnya bersifat beri kemanusiaan ya apabila mencari jalan untuk menyelesaikan masalah itu dan tidak menangguhkan apa saja cara untuk membantu pekerja KAHB. Kalau kita fikir logik katanya, seorang pemimpin kalau benar-benar berhati rakyat, mesti pemimpin ini tidak akan tangguh bersesaat pun untuk membayar gaji yang tertunggak hatta kalau terpaksa memotong gaji sendiri. Tetapi Sanusi ini lain katanya. Orang kata bakal istimewa, Sanusi bukan sahaja tidak tolong, malah berdiam diri dan tidak keluar apa-apa kenyataan, tidak memulakan apa-apa siasatan lanjut. Dan betapa berbezanya bakal Sanusi ini, dia meraihkan penderitaan dan kepedihan pekerja tersebut dengan membeli kereta baru dan bukan kereta biasa katanya. Kereta itu berharga hampir RM400,000. Itu belum lagi kita nak kira plat kenderaan yang ditempah khas katanya dalam satu kenyataan. Saril Azizi dipercayai merujuk kepada laporan sebuah portal yang mendakwa Sanusi bertindak membeli sebuah kereta mewah berharga RM400,000. Itu antara kenyataan daripada Ketua Penerangan UMNO Kedah. Laporan itu menulis nombor pendaftaran kereta yang dipakai pemimpin PAS itu sama dengan kereta baru yang diperlihat netizen di jalan raya. Memetik laporan netizen, laporan itu mendakwa nomor pendaftaran KCXY itu dipasang pada kereta Hyundai Palisade yang paling terbaru di pasaran. Sebelum ini, Kementerian Sumber Manusia menerusi agensinya, Jabatan Tengah Kerja Semenanjung telah mengeluarkan notis kepada KHB ya berhubung tunggakan gaji 24 pekerja sejak September yang lalu. Ya, September 2023 sahabat-sahabat semua ya, bukan tahun 2017. Jadi menterinya Steven Sim Chi Keong berkata, notis itu telah dikeluarkan pada Januari lalu dan mereka telah berjanji untuk memohon bantuan kerajaan negeri untuk menyelesaikan isu berkenaan secepat yang mungkin. Malah Steven berkata, Kedah Agro Holding telah memberi jaminan ia akan membayar gaji tertunggak kira-kira RM560,000 itu kepada 24 pekerja sebelum sambutan Aidilfitri bulan depan. Jadi Saiful Hazizi dalam pada itu berkata, sikap berdiam diri kepada MB Lato-Lato ini ya tidak membawa apa-apa faedah kepada kepentingan pekerja-pekerja syarikat itu sehinggakan kerajaan pusat terpaksa masuk campur. Adakah ini menteri besar yang anda mahu soalnya memerintah negeri Kedah? Adakah ini perangai menteri besar daripada Parti Islam PAS? Adakah ini menteri besar yang dikatakan Panglima Parti PAS? Adakah ini menteri besar Sempoi yang kesayangan anda soalnya? Tepuk dada, tanya selera. Bukti sudah ada depan mata soal Saiful Hazizi lagi. Yang kenyataan beliau ini dipetik oleh ataupun dikeluarkan oleh Malaysia Gazette, website Malaysia Gazette. Jadi sahabat semua, itu dia antara dua perkara yang menarik ataupun hangat diperkatakan di media sosial ketika ini. Jadi apa pula pandangan anda sahabat-sahabat semua? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen pandangan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.